Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia Nona? Mira harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa berfikiran positif, duduk di rumah dan hanya keluar jika mempunyai kepentingan atau keperluan. Mira juga alhamdulillah melalui rutin harian seperti biasa di rumah melakukan pelbagai aktiviti yang bermanfaat untuk memenuhi masa. Idea dan kreativiti walaupun hanya duduk di rumah. Sabun lilin dan juga pelembap bibir yang dihasilkan hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Penyanyi ini memenuhi masa lapang dengan menghasilkan karya-karya terbaru untuk terus kekal di dalam industri muzik. Lagu Andaikan oleh penyanyi Sarah Suhairi ini menjadi siulan ramai. Sayur timun tua cukup popular dalam masakan tradisional dan mempunyai kebaikan tersendiri. Meskipun jarang diusahakan oleh petani moden masa kini, namun pertanian ini menjadi sumber ekonomi yang memberi hasil memberangsangkan. Dalam menjalankan perniagaan ni, kita harus berani mencubalah. Kalau kita fikirkan masalah, sampai bila pun kita tak boleh buat. Seperti biasa, setiap hari Ahad, Nona menajikan pelbagai informasi menarik khususnya untuk penonton setia kami. Sebagai pembuka tirai, saksikan koleksi dan trend daripada Fashion Erica yang mengetengahkan rekaan terkini serta moden dan boleh digayakan pada bila-bila masa. Koleksi fashion di bawah label Eureka ini mempertaruhkan dua koleksi terbaru buat peminat setia terutama dalam kalangan pecinta fashion tanah air. Bagi tahun 2021, rekaan klasik dan lebih casual dihasilkan bersesuaian dengan cita rasa masa kini. Okey, untuk setiap tahun kita akan keluarkan koleksi-koleksi raya. Okey, untuk contohnya macam tahun ni kita bagi nama untuk koleksi raya kita Erica Lebaran 2021. So, untuk tahun ni kita ada dua collection. Yang mana yang pertama ialah Erica Luxe Collection dan yang kedua Erica Santai Collection. Luxe Collection kita bawakan desain-desain yang simple tapi kita modernkan dan akan nampak lebih extra dengan adanya beading dan sulam-sulaman. Luxe ni kita ada baju kebaya, baju kurung kedah dan baju kurung moden. Semua tu baju-baju klasik tapi kita bagi nafas baru kepada koleksi kita pada tahun ini. Ringkas dan bersahaja, penataan gaya yang dapat memberikan keyakinan diri. Casual ni memang boleh pakai dengan seluar ataupun dia punya skirt tu kita buat design pario. So pario tu memang boleh dipakai dengan top lain, any top, shirt, lepas tu dengan baju-baju yang lain lah. Pemilihan warna dan fabrik yang bersesuaian juga dititik beratkan agar setiap busana tampak lebih moden dan menawan selain sesuai digayakan ke mana-mana sahaja. Okey, untuk material pula, kita gunakan pelbagai material seperti matte satin, cotton, moss crepe. Untuk setiap tahun kita akan repeat menggunakan material matte satin sebab kita dapat feedback daripada customer-customer sebelum ni, diorang suka dengan material tu sebab membuatkan diorang rasa baju tu terletak kat badan diorang. Tercetusnya idea untuk saya buat sulaman pada tahun ini adalah kerana saya melihat sulaman ni banyak digunakan hanya untuk busana-busana pengantin sebab sulaman ni ada dia punya elemen yang tersendiri yang menampakkan more klasik sebab sulaman daripada zaman nenek moyang kita kan. So apa kata kita ketengahkan semula untuk pada zaman sekarang. Selain fokus dengan busana kurung, rekaan selendang yang dihiasi dengan perincian sulaman di hujung kain juga menjadikan setiap koleksinya lebih eksklusif. Untuk tahun 2021, saya rasa memang sangat mencabar. Saya rasa bukan saya seorang saja. Peniaga-peniaga lain pun mungkin ada yang terjejas disebabkan pandemik yang kita hadapi sekarang. Bagi saya, cabaran saya ialah persaingan. Jadi persaingan dengan adanya banyak lagi brand-brand dekat luar. So itu bukanlah untuk saya terus mengalah. Itu sebenarnya membuatkan saya lebih bersemangat dan nak teruskan lagi bisnes ni. Harapan saya untuk koleksi Erica Lebaran 2021 dan koleksi yang akan datang lebih mendapat sambutan orang ramai.
Bagi peminat fashion, tentu sahaja koleksi ini boleh dijadikan pilihan memenuhi ruang almari yang tersedia. Kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu yang baru dengan hasil kreativiti sendiri sememangnya amat menyeronokkan. Lebih-lebih lagi apabila bersama-sama melakukannya bersama keluarga mahupun rakan. Kita pembekal untuk bahan mentah membuat DIY produk penjagaan diri. Macam buat sabun, buat lilin, pomade, bath bomb, lip balm, semua bahan mentah semua ni yang kita provide. Menggunakan bahan-bahan yang premium dan semula jadi, di Craftivity pelanggan berpeluang untuk menghasilkan sendiri produk pilihan di minibar yang disediakan. Di sini mereka akan diberi tunjuk ajar cara pembuatan produk yang dipilih. Kita sudah 6 tahun di sini. Bila kita start dulu, memang tak ada industri macam ni untuk menggalakkan orang membuat personal care produk sendiri. Tapi I'm from a cosmetic formulation chemist. So, saya nampak macam I nak promosikan produk-produk yang natural, macam buat bath bomb sendiri, buat sabun sendiri semua. I rasa dia lebih sihat dan lebih murah kalau buat sendiri. Dia semacam nak masak di rumah. Kalau masak di rumah, anda boleh memastikan bahan makanan, everything is natural, is healthy, is fresh. So dia sama dengan makanan masakan sendiri. Selain dapat mencukil bakat terpendam, aktiviti sebegini amat sesuai untuk dilakukan bersama-sama si kecil. Berkongsi idea kreatif dan pada masa yang sama dapat mencipta memori indah bersama yang tersayang. So, dalam masa ni ada a lot of people are at home, MCO, PKP, then you want to make something, you want to learn something new, just go onto our website and we want to help you hand make your own personal care product. It's a activity that is very senang. It's so simple to make your own soap, your own candles, and you can do it with your own children, you can do it with your family. Lepas membuat your own barang, you feel very proud and you can also start giving it away to your friend. All kinds of festivals, birthdays, and kalau kita buat bahan sendiri atau produk sendiri, dia memang lebih murah dari beli dari tempat lain atau luar, dan it's more personal. Memang lebih personal. And the best thing is boleh customize. So kalau you like a certain color atau you like a certain fragrance, you can use to make your own product. Pelbagai produk DIY yang boleh dihasilkan sendiri di sini. Antara yang mendapat sambutan hangat adalah membuat pelembap bibir atau lip balm. They start off beginner. Lepas tu, when they are confident, mereka akan cuba benda lain. Mereka akan cuba buat lip balm sendiri, bath bomb, slime, hair pomades, hair wax, everything, scrub, everything they will do. Yeah, so dia semua bahan-bahan ni berkaitan. It's connected to each other. So when you start with one product, you realize, wow, ada confidence. Saya boleh buat banyak produk lagi. So this is what we do every day. We help people to make their own things. We also teach them, guide them. Kita bagi mereka semua menu. Dekat website kita juga ada menu, ada recipe. Kalau nak buat apa-apa flavor untuk lip balm, untuk pomade, untuk sabun semua, kita ada all the instructions for them. So this is how we help people to make their own stuff. Aktiviti sebegini dapat mengasah minda agar lebih kreatif melakukan sesuatu yang baru dan menghabiskan masa yang ada dengan perkara bermanfaat. And the joy is bila mereka sudah buat the benda tu, when they demolish keluar dari acuan, wow, for them it's like, I never knew this could happen. And this is something that we hear every day. And it's amazing to know that, wow, they go back and they tell their friends and they say, you know, I made my own lip balm.
tak pernah I ever percaya I can make my own lip balm. So it's a very nice for us lah. Kita perlulah kreatif dalam mengisi masa terluang bersama keluarga supaya ianya menjadi kenangan indah dan tentunya menggembirakan. Selebriti dan artis tanah air juga tidak terkecuali melakukan aktiviti nyanyian mereka meskipun hanya di rumah. Siapakah antara mereka yang cukup meriah dengan pelbagai rutin seni untuk memenuhi permintaan peminat? Jom sama-sama kita saksikan. Musim pandemik ini bukanlah tiket buat penyanyi berbakat Sarah Suhairi untuk merehatkan diri. Tetapi masa yang terluang banyak dihabiskan bersama keluarga dengan aktiviti bermanfaat. Andai kau dan aku bertahan, bayangkan apa mampu kita kecapi bahagia bersama. Hai guys, nak tahu tak apa Sarah buat masa PKP? Kalau nak tahu, tunggu selepas ini. Meskipun mempunyai beberapa halangan berikutan saranan kerajaan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun ia bukan halangan untuk dia meneruskan karier di dalam industri muzik tanah air. Untuk pandemik kali ni, sebab Sarah tahu bukan Sarah saja tetapi ramai sangat yang terkesan, tidak kiralah sama ada dalam industri hiburan ataupun industri yang berbeza. Apa yang sukar untuk Sarah sebab kita memang tak boleh nak keluar rumah, semua promo berjalan daripada rumah, kiranya kita work from home dan extra effort sikit bila kita work from home ni sebab kadang-kadang kalau kita pergi, mungkin kalau kita pergi TV, kita datang, kita soundcheck, kita nyanyi je. Tapi bila dekat rumah, kita kena record, kita nyanyi. Saya lah audio man, saya lah cameraman dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda yang sedikit sebanyak Sarah dapat belajar juga. Dia memberi pengajaran lah basically kepada Sarah untuk PKP. Selain hanya melakukan latihan vokal secara ringkas di rumah, Sarah akui banyak hikmah yang berlaku di sebalik situasi ini. Selain dapat berehat dengan mencipta lagu-lagu baharu. Basically sebab Sarah masih lagi duduk dengan family, Sarah ada adik-adik kat rumah, Sarah duduk dengan ibu dan ayah. Jadi adik Sarah dua-dua orang memang PDPR, memang belajar daripada rumah. Kadang-kadang tu kerja sekolah kita nak check, kadang-kadang tak faham apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Jadi saya setakat ni kiranya menjadi guru lah sepenuh masa dekat rumah. Tampil dengan lagu terbaru, Andaikan. Lagu ini merupakan lagu ketiga yang dikeluarkan pada tahun ini. Memang kalau mana-mana penyanyi pun setiap kali dia nak keluar lagu tu mesti dia nak keluar di waktu-waktu yang di mana kita boleh keluar pergi promo, kita boleh pergi radio station, TV dan sebagainya. Jadi disebabkan kita memang tak ada dalam plan pun sebenarnya kalau nak release lagu ni. Tapi lagu ni dah direkod sangat-sangat lama. Dah 2 tahun lepas Sarah record early 2019. Dan memang kita aim lagu ni untuk OST drama. Dan bila dapat, kita memang keluarkan pada waktu pandemik juga. Selain fasih menyanyikan lagu di dalam bahasa Korea, dia juga bijak menggunakan segala platform media sosialnya dengan baik. Bagi Sarah, one of the way untuk kita sustain is sentiasa cari konten. Dan pada masa yang sama tu kita beramal masa juga dengan peminat-peminat. Selain daripada menyanyi, Sarah juga turut menyimpan hasrat untuk membabitkan diri dalam bidang pengacaraan. Untuk lagu-lagu masa akan datang, kita ada juga lagu yang dah queue, ada juga karya daripada saya sendiri. Jadi memang ada, kita dah record, cuma benda-benda tu susah untuk kita keluarkan. During PKP kita ada benda-benda yang kita kena buat macam MV dan sebagainya. Jadi kalau boleh selepas ni kita akan cari cara untuk kita buat lebih proper setiap kali untuk mempromosikan lagu. Jadi tunggu. Lebih istimewa, lagunya ini terpilih menjadi runut bunyi drama Akasia TV3, Hatimu Sedingin Salju yang sedang ditayangkan. Dalam segmen inspirasi minggu ini, suami, anak-anak, keluarga menjadi kekuatan untuk mencari rezeki.
Meskipun diusahakan secara kecil-kecilan, namun hasilnya cukup menggalakkan dan memberi kepuasan. Tanaman timun tua menjadi sumber pendapatan dan memberi pulangan bukan sahaja kepada keluarga ini, bahkan kepada penduduk setempat. Kita bersama dengan usahawan ini dengan tanaman timun tuanya, antara produk sayuran berkualiti tinggi. Sektor pertanian sememangnya menjanjikan habuan yang lumayan buat yang mengusahakannya. Memberanikan diri menceburi bidang penanaman timun tua, Nur Afifah Abdul Kadir, 21 tahun, tidak menyangka ia menjadi sumber pendapatan yang memuaskan. Saya bermula ni sebabkan saya start tanam tepi rumah dulu. Saya tengok, lepas tu ada hasil, saya try menjual di kedai-kedai di Jekelapan lah. Kemudian saya rasa benda ni berpotensi besar lah. So saya berbincang dengan partner saya untuk membuat secara besar-besaran. Secara tak langsung ni partner saya juga ada pengalaman dalam tanaman fertigasi ni lah. So dia lah yang membantu saya dari segi cara nak membuat, cara nak pasakan di mana, apa semua. Bagi Afifah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan dan peluang untuk mencari rezeki. Peluang pekerjaan yang semakin terhad kini bukan alasan untuk memeluk tubuh dan tidak bekerja, meskipun hanya bercucuk tanam. Kita menggunakan kayu cengal sebab orang kata mahal, tapi kita nak kualiti kayu tu sendiri. Okay? Sebab kita tak nak bila dah hasil dah keluar, kayu tu patah. Bila gunakan kayu yang mahal berkualiti macam ni, dia mampu tahan lah untuk menahan beban buah tu sendiri. Jadi risiko bila jatuh, habis rosak macam tu. Tidak pernah mengeluh bekerja di bawah terik mentari. Baginya satu kepuasan apabila melihat hasil yang disemai memberi pulangan yang sangat lumayan. Pokok harus disiram baja seminggu sekali bagi menjaga kualiti buah yang cantik dan bersaiz besar. Faktor cuaca juga memainkan peranan yang amat penting. Untuk sekali kutipan, kita mampu mencecah sebanyak 1 tan lah untuk sekali kutipan. So, kita bila kita habis dalam 1 bulan tu, kita boleh mampu dalam 15 tan untuk sekali round lah, sekali musim kita buat. Untuk kutipan kita buat 2 hari sekali untuk kutipan hantar ke Selayang, ke Kuantan, ke Jerantuk kita buat 2 hari sekali. Dan kita untuk proses pokok menjadi matang, buah menjadi matang dalam masa 1 minggu lah untuk setiap peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. So dia akan cukup 1 bulan lah. Setelah timun mencapai tempoh matang, ianya dipetik dan diagihkan mengikut saiz. Kemudian, timun-timun akan dijual kepada pemborong kecil di sekitar pusat jangka Pahang ini. Timun tua kaya dengan pelbagai vitamin, antaranya kalium, vitamin C, kalsium, air dan juga serat. Saya tak sangka usaha saya selama 2 bulan ni membuahkan hasil yang sangat memberangsangkan, sangat cantik, sangat baik. Saya rasa dengan support komuniti, saya rasa banggalah bila saya buat di tanah kawasan saya lahir sendiri, tapi saya dapat support, saya dapat hasil yang macam ni. Saya sangat rasa banggalah dengan apa yang saya lihat hari ini. Merasai hasil dari titik peluh sendiri ternyata satu kepuasan yang tidak ternilai. Mencari rezeki tidak kira walau di mana sekalipun, yang penting usaha dan seronok melakukannya. Antara menu popular yang sering disajikan oleh Afifah ialah masak tempoyak ikan patin bersama timun tua. Di Pahang ni sangat terkenal sebagai timun tua. Orang masak dalam ikan patin, asam pedas, orang buat sayur, ulam. Memang sangat-sangat famous, sangat-sangat permintaan sangat tinggi lah untuk di Pahang sahaja. Santapan bersama keluarga selepas seharian penat di ladang saat yang dinantikan Afifah. Selain enak menikmati hasil tanaman sendiri, ini jugalah masa untuk bertukar pendapat dan meluangkan masa buat keluarga tercinta.
Dalam menjalankan perniagaan ni kita harus berani mencubalah. Kita jangan fikir alasan, fikir masalah dulu. Kita buat dulu baru kita tahu masalah tu macam mana, boleh hadapi ke tak. Sebab kalau kita fikirkan masalah sampai bila pun kita tak boleh buat. Selain tu juga kita kena sentiasa mencari idea-idea baru, mencari macam mana nak selesaikan masalah kita. Jangan berharap pada orang lain. Kita sendiri pun kena harus berusahalah untuk macam mana kita nak buat benda ni. Macam mana kita nak buat benda ni. Jelas terpancar keseronokan di wajah Afifah setiap kali dapat memenuhi permintaan para pelanggannya. Setiap penat lelah dan keringat yang menitis memberi pulangan yang cukup memuaskan buat dia sekeluarga. Kalau kita gagal dalam pengurusan kita, habis semua bisnes kita. Kalau kita sendiri tak boleh nak manage apa kerja kita, tak boleh nak manage kita punya time, kita punya kewangan pun kita tak boleh manage, maknanya benda ni hanya sia-sia. Lepas itu dalam perniagaan ni, ilmu lah penting. Kalau tak ada ilmu, takut kita tersalah langkah. Kita harus selalu bertanya orang yang lebih pakar, orang yang lebih berilmu, meminta pandangan orang lain, tengok kita boleh bandingkan pandangan orang ni, pandangan orang ni, kita gabungkan sekali. So di situ kita akan dapat satu idea yang sangat cantik lah. Semangat ingin berjaya dan mengubah nasib diri terletak pada usaha dan doa yang tidak kenal erti putus asa. Jika diberi kesempatan, diberi peluang, dapat tanah yang lebih besar, saya akan mempelbagaikan tanaman lah untuk sebagai orang cakap cukup jenis sayur tu. Maknanya kita bukan ada timun tua, kita ada peria, kita ada petola, kita ada kacang, kita ada pisang. Maknanya kita akan mampu menghantar stok barangan yang mencukupi dalam pelbagai jenis lah, bukan hanya satu jenis. Wanita adalah golongan istimewa dan memainkan peranan yang besar dalam sosioekonomi negara. Sesungguhnya bidang pertanian adalah sumber pendapatan yang tidak ada tolok bandingannya. Setiap daripada kita pasti menginginkan kediaman yang dihias cantik, tersusun dan menepati cita rasa sendiri. Kebiasaannya disesuaikan dengan sifat dan karakter si pemilik rumah. Biru ni sebenarnya saya memang meminati warna biru, dan selain daripada minat tu sebenarnya biru ni dia lebih kepada elemen yang ketenangan. Jadi bila kita balik daripada kerja, kita masuk rumah, kita tengok warna tu sebenarnya memang main peranan lah, lebih kepada terapi dirilah, hilang sikitlah rasa penat tu. Akmar juga menitik beratkan ruang makan yang lazimnya menjadi tumpuan kedua selepas ruang tamu utama. Ditata rias indah dan kemas mengikuti tema kebiruan yang cukup indah. Dalam menghias sendiri kediaman ni, perkara pertama yang paling penting yang perlu dititik beratkan bagi saya, practicality. Sebenarnya walaupun dalam masa yang sama kita nak mencantikkan sesuatu ruang, kita kena make sure setiap ruang yang kita hias tu betul-betul praktikal atau boleh digunakan dengan sebaiknya ataupun macam mana. Contoh kalau macam di kawasan foyer area ni, walaupun kita nampak hanya ada sekadar tempat duduk, apa sebab ada fungsi dia sendiri. Ruang paling penting dan diminati Akmar tentunya ruang dapur ini. Meskipun agak terhad, namun itu bukan menjadi alasan tidak perlu dihias kemas. Kalau dapur ni saya masih mengekalkan kepada rekaan asal, dan tapi elemen biru itulah yang saya masukkan elemen biru tu, tetapi ada bercampur dengan warna putih untuk nak nampak tidak terlalu
crowded lah, tak terlalu padat. Jadi since dapur saya memang saiznya memang sangat terhad, saya combinekan warna putih dan juga biru, tapi saya maksimumkan penggunaan ruang di dalam kabinet dapur lah. Ruang atas kediaman jenis semi di 2 tingkat ini tidak ketinggalan dihias teliti. Bilik kedua-dua puteranya juga dihias bertemakan warna biru. Minimalis namun teratur, hiasan yang tidak syarat tentunya memudahkan anak-anak untuk belajar dan berehat. Tips saya yang saya selalu kongsikan, sebenarnya kita berbelanja ikut kemampuan. Jangan kerana kita nakkan sesuatu ruang ataupun dekorasi tu kita sanggup berhutang apa semua. Kalau kita nak berbelanja ikut kemampuan, buatlah sesuatu tu secara berfasa. Jangan buat sekaligus sebab rumah, contoh macam rumah saya ni pun bukan terus menerus macam ni. Dia berfasa. Mula-mula ada sedikit simpanan, kita buat ruang tamu dulu, and then kita target juga untuk buat ruang makan. Itulah antaranya. Sentuhan kreatif Akmal membuatkan ruangan keluarga di tingkat atas ini nampak lebih berkesinambungan dalam tona yang sama. Lebih santai dan selesa dengan pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Kepuasan untuk menghias sendiri kediaman ni, dia punya nilai sentimental dia. Kita lebih rasa appreciate dengan setiap elemen yang kita cuba terjemahkan di dalam dekorasi, dan juga kita juga lebih rasa menghargai, rasa macam nak jaga semua barang sebab kita tahu nak dapat barang tu bukannya semudah itu. Jadi saya rasa setiap satu ni bukan saja kita beli, macam barang-barang dalam rumah saya ni pun banyak juga hasil hadiah daripada sahabat-sahabat, daripada family. Jadi saya rasa lebih dekat. Kalau kita menghias sendiri tu, kita rasa macam sentimental value tu lebih tinggi lah. Jangan takut, persiapkan diri. Sebenarnya satu, perlu ada kesungguhan. Pada saya perlu ada kesungguhan. Yang kedua, ada ilmu, baca bahan-bahan bacaan, bahan-bahan rujukan memang dah banyak di luar sana, dan tentukan gaya yang kita inginkan. Kreatif dan bijak menghias kediaman pastinya merasa suasana selesa dan tenang berada di rumah sendiri. Apa yang penting, perlu ada kerajinan dan disiplin untuk kekal menjaga kebersihan dan susun atur. Kehebatan wanita tidak dapat disangkal lagi. Pelbagai perkara dilakukan bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk keluarga, masyarakat dan negara. Apakah kehebatan yang dimaksudkan? Bersama-sama kita dengan Ustazah Sharifah Hayati di dalam segmen Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton TV3 rancangan Nuna, kali ini anda bersama saya, Prof. Madya Dr. Sharifah Hayati, saya Ismail dalam segmen Nur. Dan kalau anda lihat di keliling saya ini, tentu anda ingin tahu apa agaknya ni, ya, dan di mana saya berada. Ini adalah perhiasan-perhiasan atau barang kemas, kerana sekarang saya berada di Galeri Barang Kemas Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur. Sungguh cantik dan sangat berseni. Ini adalah sebahagian daripada lambang budaya, lambang etnik bagi wanita di merata tempat di dunia, dan ini antaranya di Morocco, yang sebahagiannya adalah juga merupakan mas kahwin yang diberi pada ketika itu. Kita nak bincang bukan tentang ini, tetapi nilai yang lebih lagi daripada barang kemas dan perhiasan ini, iaitu nilai kehebatan seorang wanita. Apa yang menjadi kehebatan seseorang wanita itu bukanlah apa yang dipakai pada tubuh badannya semata-mata, tetapi yang lebih hebat daripada itu adalah jiwa mereka.
akhlak mereka, pengorbanan mereka, hasil tangan mereka yang dinamakan ibu, yang dinamakan isteri, yang dinamakan anak, yang dinamakan pekerja wanita, yang dinamakan suri rumah tangga. Semua mereka ini memberikan jasa dan pengorbanan yang sangat besar. Tak heranlah mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu surah khas yang namanya wanita, iaitu surah An-Nisa. Begitu juga surah Maryam yang menggambarkan tentang pengorbanan-pengorbanan kaum wanita yang begitu tinggi. Tak heranlah juga mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang apa yang paling dicintai dalam dunia, lalu jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, hubbiba ilayya minad dunya salas. 3 perkara yang aku cintai, aku suka dalam dunia. Dalam dunia tau. Bukan dalam negara, bukan dalam rumah, bukan dalam taman, dalam kampung. Dalam dunia. Apa yang paling kita suka dalam dunia? 3 yang disebut oleh baginda Rasul SAW dalam riwayat tersebut. Apa dia? 1. Nabi suka wangi-wangian. 2. Nabi suka An-Nisa, kaum wanita. Sangat dicintai oleh baginda Rasul SAW. Dan yang ketiga, waju'ilat qurratu a'yun fi shalah. Dan yang ketiga adalah salat yang menenteramkan jiwa. Ternyata kita bersyukur sebagai wanita, perhiasan kita adalah nilai diri kita. Dari barang perhiasan, barang kemas, sehinggalah kepada pakaian, tekstil yang dipakai oleh wanita di seluruh dunia. Begitu indah dan cantik sekali. Namun, kita juga perlu ingat bahawa wanita Islam itu berpakaiankan dengan budi mereka, budi bahasa mereka, pengorbanan mereka, keimanan yang sehingga hari ini boleh kita jadikan panduan, boleh jadikan pegangan dan semangat kita semua. Alhamdulillah, syukur kita yang bergelar wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terlalu banyak untuk kita garapkan sebagai panduan, nasihat dan semangat. Namun begitu, memadailah dengan beberapa contoh yang saya berikan tadi. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi wanita yang gigih berusaha seperti Sayyidatina Khadijah. Kita menjadi wanita yang cintakan ilmu sepanjang hayat seperti Sayyidatina Aisyah. Dan kita menjadi wanita yang berani dan terus berusaha seperti Asma bin Abi Bakr. Dengan kata-kata itu, mudah-mudahan semua wanita di sana terus menggembeling usaha, menjaga keimanan, hiasi diri dan pribadi kita. Akhir kalam, terima kasih dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang-petang Ahad ini, selain pelbagai aktiviti menarik yang boleh dilakukan bersama keluarga, memasak antara yang paling seronok untuk dilakukan bersama-sama. Pelbagai jenis hidangan boleh dimasak, antaranya masakan Jepun yang sangat sedap, senang dan berkhasiat. Saksikan segmen Air Tangan dengan menu daripada negara matahari terbit ini. Keenakan rasanya, variasi sushi dapat dihasilkan mengikut kreativiti sendiri. Hai, bertemu kembali. Saya Kuza daripada Mikuza Sushi. Hari ini kita nak tunjukkan satu menu yang lain sikitlah, makanan Jepun, sushi roll. Ini adalah antara bahan-bahannya. Kita perlukan nasi sushi, yang ni dah campur dengan sushi vinegar, seaweed, timun, tamago ataupun telur dadah, chicken slice, salad dengan crab stick. Langkah pertama, kita perlukan seaweed. Kita letak mayonis sikit dekat tapak tangan supaya nasi tu tak melekat dekat tangan kita lah. Okay, seterusnya kita ambil nasi. Tadi yang telah gaul dengan sushi vinegar. Letak atas seaweed.
Ratakan nasi di atas permukaan rumpai laut kering atau seaweed dan terbalikkan dengan berhati-hati. Susun pula sayur-sayuran segar seperti salad, timun, jejari ketam dan telur dadar di atasnya. Pastikan kesemua bahan tadi telah dipotong mengikut saiz sushi yang diinginkan. Ke bawah ni, tangan kita akan tolak dia ke dalam. Pastikan semua inti dia masuk dekat dalam ni lah. Tak ada yang terkeluar lah. Balut sushi dengan kemas. Kemudian bahagikan kepada 2 bahagian. Walaupun ada sesetengah hidangan Jepun kurang mendapat sambutan di Malaysia, namun terdapat beberapa menu yang boleh diolah mengikut selera rasa tempatan. Ni chicken slice ni kita dah rebus dulu. Kita boleh letak dekat sini. Kalau korang perasan, benda ni akan terbuka sikit lah. Kira macam tak berapa kemas kan. Boleh ambil seaweed tadi yang kita potong. Kita ikat dia. Letakkan mayonis Jepun dan taburkan serbuk rumpai laut di atasnya sebagai hiasan. Sedia untuk dihidang. Okey, dah siap untuk menu pertama kita, sushi roll ataupun kita boleh panggil chicken slice roll. Jom kita tengok menu kedua pula. Onigiri tuna spicy. Ini adalah bahan-bahan dia. Nasi sushi, yang ni dah campur dengan sushi vinegar, tuna. Dan ini adalah cili padi untuk elemen Melayu lah sebab Melayu ni selalu suka pedas. Mayonis, seaweed. Pertama kita ambil tuna, ambil mayonis. Masukkan hirisan cili dan gaul ke semua bahan tadi sehingga sebati. Okey, selepas inti dah siap, kita ketepikan dulu. Kita ambil nasi tadi. Kita masukkan nasi tu kat dalam. Letakkan inti tuna pada bahagian tengah. Masukkan pula lebihan nasi secukupnya sehingga menutupi inti tuna tadi. Acuan khas untuk menghasilkan onigiri boleh didapati di kedai yang menjual barangan serta peralatan Jepun atau boleh dibeli secara atas talian. Okey, kemudian kita tekan. Kat sini dia ada macam satu button lah, boleh tekan keluarkan dia. Kita letak dekat sini. Kemudian kita balut dia ya. Balut dengan kemas. Onigiri boleh dihasilkan dengan pelbagai bentuk yang berbeza seperti petak atau bulat mengikut kehendak dan cita rasa. Dah siap menu kedua kita, onigiri spicy tuna. Yang ini adalah untuk dibawa bekal lah. Yang ini lagi satu, kita boleh terus makan. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Walaupun agak rumit dan memerlukan ketelitian untuk menghasilkan hidangan Jepun, namun keunikan rasa tersendiri mampu membuka selera penggemarnya. Sejam bersarang bersama Nona, Mira harapkan segala informasi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Teruskan patuhi SOP, jaga diri, jaga kesihatan, pastikan keadaan mental dan fizikal anda berada dalam keadaan sihat. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun komen, bolehlah hantar melalui laman Facebook atau Instagram kami, TV3 Nona. Saya Mira Fulsah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.